orang kata dalam neurologi ni, dalam fungsi otaknya, otak perempuan dan otak lelaki ni lain. Sebab otak pula. Nak gabung memang fungsi tu lain, cara berfikir lain. Lelaki kalau tidur terus. Perempuan kalau tidur, otaknya masih berfungsi. Bukannya lelaki tu mati otak tak. Otak perempuan kalau dia tidur masih lagi berfungsi dan masih lagi berfikir apa yang nak dia buat besok. Kan? Yang kata ada istilah jarak antara dua otak ni sentiasa berhubung. Otak lelaki lebih kepada fokus, otak perempuan lebih kepada saling kait-mengait di antara satu sama lain. Kan? Ibu-ibu kalau tengah memasak, nampak bapa tu tengah baca surat khabar, kalau dipanggil sekali memang tak dengar. Sebab otak lelaki fokus. Faham? Kan kalau angguk-angguk jugalah. Kan otak lelaki memang fokus. Ya? Dan jangan samakan otak ibu-ibu dengan otak bapa-bapa ni. Ya? Otak ibu sambil memasak, tangan kanan pegang sudut, tangan kiri pegang bola ayam. Kan? Dia tengok yang digoreng tu dah mula nak masak, dia kecilkan api, dia pergi ke depan. Pergi ke depan, dia lap abuk-abuk, dia boleh tarikkan pelapik televisyen, dia boleh alih-alihkan, betul-betulkan pasu-pasu kat depan, patah balik ke dapur, tak hangus lauk tu. Bapak-bapak cuba try tengok. Kan? Kalau bab masak Maggi je pun, berdiri depan kuali, berdiri depan periuk sampai selesai Maggi tu. Dia tak buat macam ibu-ibu sebab bapa fokus. Pejabat tadi nak duduk ni, kan? Ya. Suami kita ni diam. Kan? Makan terima kasih pun tidak. Itu dia. Walaupun tidak dihargai sehingga sedemikian, bila mana ibu-ibu buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, taati suami kerana Allah Taala, Allah sahaja yang akan membalasnya. Itu baru kita terasa di kalangan manusia. Kan? Bila mana terasa di kalangan manusia ini, terasa tidak dihargai, ini normal lah. Bila mana kita tidak dihargai, itu adalah sesuatu perkara yang normal. Walaupun kita tidak dipandang orang, tetapi Allah menilai tinggi kita. Ya, teringat dalam satu hadis, bila mana malaikat membawa amalnya bertemu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat mengangkat amalan seorang yang sedikit pada pandangan malaikat, sedikit amalnya, yang buat perkara-perkara yang wajib sahaja, bila dibawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, inilah amalan hamba-Ku. Dan Allah tahu malaikat punya dalaman. Wahai malaikatku, kamu hanya pandang dengan sedikit sahaja amalan hamba-Ku ini. Sedangkan aku sendiri menilainya dan dia ikhlas kepadaku, maka letakkanlah dia di syurga-Ku. Kemudian malaikat membawa amalan orang yang dilihat banyak pada mata malaikat.
Dibawa dengan sungguh-sungguh, ya Allah, inilah amalan hamba-Mu. Dan Allah tahu apa isi malaikat, apa isi hati malaikat. Wahai malaikatku, yang kamu lihat banyaknya itu tadi betul, tetapi aku lebih memahami apa yang berada dalam hati hamba-Ku ini. Sesungguhnya dia tidak ikhlas beramal untukku. Dan lagi sekali saya ulang, walaupun segala amalan kita ini tidak dipandang oleh tidak dipandang oleh masyarakat, ingatlah Allah sahaja yang menilai kita. Sekiranya ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, saya tidak dimaklumkan kena habis berapa. Tapi kalau tuan-tuan keluar seorang-seorang tu, saya faham. Saya kena habis awal. Ya, sidang hadirin sekalian. Ya, dalam bab kita mencari pengiktirafan dunia, mencari pengiktirafan masyarakat, mencari penghargaan masyarakat, tak salah. Cuma jangan lupa kita punya tanggungjawab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita mencari kehidupan dunia ni, kita lupa bahawa ada sesuatu yang kita mesti ingat, segalanya mesti Allah yang tentukan. Kita hanya orang yang mencari jalan dan berusaha untuk mencapai matlamat. Kan kadang-kadang kita lupa bahawa kitalah pemilik segala-galanya. Dan kita percaya apa yang kita buat hasilnya ini. Itu dia. Ya, sedangkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau aku kata jadi, maka jadilah. Ya, teringat ada satu kata-kata daripada orang putih lah, tapi saya melayukan dia. Kan? Ya. In the end, we are the same, dia kata. Pada akhirnya kita ni semuanya sama. Pada umur 40 kita semuanya sama. Dia punya macam tu. Orang yang berpendidikan rendah dan orang yang berpendidikan tinggi pada ketika ini, pada umur 40 ni, dilihat sama ataupun lebih tinggi daripada orang yang pernah berpendidikan tinggi. Ada umur 40 sini. Tu saya seorang. Kan? Ya, mungkin dulu kita percaya kepada mitos. Dulu-dululah. Ya, gagal SPM, gelap masa depan. Siapa ada geng-geng cikgu ni? Kan? Bila ada ceramah motivasi, kata ni keluar. Kan? Saya ingat lagi muka penceramah tu, rasa geram pun ada. Gagal SPM, gelap masa depan. Masa tu kawan saya dapat pesan SPM kira 2G, 2A, 1L. Kan? Dia kata, aku tak percaya dengan apa yang cikgu aku cakap. Ya, setelah beberapa tahun, ya, kami berjumpa dan style dia lain. Dan kawan-kawan masa sekolah rendah, sekolah menengah pun kata, anda tahu tak yang sekian ni? Kenal? Macam mana? Dulu dia macam dia yakin yang dia ni takkan percaya apa yang cikgu cakap. Betul. Sekarang ni dahsyat. Tu dia. Kalah kita weh. Kalah kita weh, katanya. Ya, berjumpa, belanja kami di hotel, dia support semua makan, minum. Ya. Sekarang buat apa? Adalah. Ya. Nak beritahu yang dia tak percaya apa yang telah dimitoskan kepadanya, akhirnya dia kata, hari ni aku nak tunjuk ni. Kan? Nak beritahu dalam bab urusan dunia ni, tak salah kita mengejar pendidikan yang tertinggi. Tapi kena ingat,
Bila mana Allah katakan hang punya rezeki hak situlah. Cuma kita tidak diberi tahu rezeki kita hak mana. Betul? Ada tak tuan-tuan, ibu-ibu dapat surat bahawa besok kamu kena cari rezeki di sini, rezeki kamu di sini. Kalau ada tolong kamu. Kan? Tak ada seorang pun dapat. Sebab kita hanya diberitahu perlu mencari rezeki. Umur 40, pendidikan yang tinggi dan pendidikan yang rendah dilihat sama. Ketika umur 50, orang yang cantik dan orang yang hodoh ketika mudanya, yang cantik kulitnya, pada ketika ini 50, kulit semua sama. Ada umur 50, jangan kabur kat orang. Ya. Walaupun ketika mudanya rajin pergi spa, setiap minggu pergi, kan, tenyeh kulit, kan, dia istiqamah dalam spa tu. Ya. Dia pergi spa, tanya muka, sampaikan tahap orang spa tu kata, "Kak, boleh tak kak jarangkan sikit pergi spa ni?" Pasal apa? Kulit kak ni kalau saya tekan lagi ni dah merenin dah ni. Kan, dia kata dah habis tegang ni, kalau saya tekan takut jadi lain. Sampai tahap dinasihatkan oleh orang kedai tu. Ya. Pada akhirnya kulit tu dah tak boleh nak tegang dah. Dan dia mengedut macam mana macam orang lain tak pergi spa juga. Kalau kita katalah adil ke macam ni, aku punya maintain nak jaga kulit, tiba-tiba sama juga macam orang yang tak pergi. Kita kata tak adil, tapi itulah dunia. Itulah dunia, nak kabarnya sampai satu tahap sama. Ya. Pada umur 60, orang yang pangkat tinggi dan pangkat rendah sama. Faham? Ada orang 60 sini. Kalau ada tolong terasa. Kan? Pada umur 60, orang yang pangkat rendah dan pangkat tinggi sama. Kita mungkin takut dengan bos kita ketika dia pejabat. Kan? Ya? Takut pun sama, geram pun sama. Tak adil, memilih. Kan? APC orang lain, sedangkan aku buat kerja aku. Orang lain buat salah, tak kena marah. Aku buat salah, kena marah. Kau tunggu. Kan? Ya? Sampai pencen, padahal kita dengan bos bayar je. Cuma masa pencen, bos diraikan pencennya dengan gilang gemilang. Kita meraikan pencen kita sorang-sorang. Tapi pada akhirnya kita sama dengan bos kita. Kalau masa kerja tu tempat bos diasingkan, pada sekarang tempat bos dah tak ada dah. Sama je. Ketika umur 70, kita semua sama. Ketika umur 70, yang ada rumah besar dan ada rumah kecil, semuanya sama. Pasal apa? Dah tak larat dah. Kan? Dengan 3 serangkainya, dengan go outnya. Ya. Yang ada rumah besar tak gerak mana-mana dah. Hak situ je. Kadang-kadang orang tanya, ayah kau apa cerita? Macam itulah. Macam itu. Hari tu hang jumpa ayah aku macam mana? Dekat ruang tamu, terbaring atas katil, menghadap TV. Sekarang macam tu je lah. Uish, rumah besar kot. Memanglah rumah besar, tapi hak situ je lah pun ayah aku boleh gerak. Umur 70. Umur 80, yang ada duit dan yang tak ada duit semua sama. Ada umur 80, kan? Yang ada duit dan tak ada duit semua sama. Dia yang ada duit ni hanya mampu boleh melihat kekayaan duitnya sahaja. Hanya boleh melihat angka yang dia ada saja. Pagi-pagi anak dia buka, abah punya online Maybank ni 1.5.
1.5 M. Kan? Abah nak pergi mana? Hang gila. Kan? Aku mana larat dah. Dia hanya boleh melihat nombor kekayaan yang dia ada, tapi dia tak boleh buat apa-apa. Sama tak dengan orang miskin? Sama lah. Adil tak bagi kita? Macam tak adil je. Patutnya orang kaya dia kenalah pergi jalan-jalan. Kan? Tapi bila sebut Allah itu maha adil, kalau kaya macam mana pun memang tak boleh buat apa-apa dengan duit yang banyak, bila mana kita tidak ada lagi kesihatan yang banyak. Last, jangan risau, last. Kan? Umur 90. Umur 90, yang boleh tidur lena dan yang tak boleh tidur lena sama. Walaupun yang kaya tadi tu umur 90 dengan tilamnya yang hebat, kan, tilamnya yang harga beratus-ratus, yang setiap 2 bulan sekali ada yang tukang servis, kan, dengan boleh lena, boleh berdengkurnya, tapi bila mana dia berjaga, dia tak boleh buat apa-apa. Sama juga dengan orang yang tak boleh nak tidur lena. Kan? Kejap-kejap pergi bilik air, kejap-kejap ke kiri, kejap-kejap ke kanan, dia tak boleh tidur lena. Sama tak tadi? Sama, sebab mereka tidak boleh buat apa-apa. Adil tak bagi mereka yang berkemampuan sedangkan dia tak boleh buat apa-apa? Bagi kita tak adil lah. Sepatutnya orang yang mampu ni dia boleh buat lebih banyak lagi. Tapi bagi kita, bila mana beli jam yang mahal tapi kita tak boleh beli masa yang lepas. Kan, kita boleh beli kebahagiaan tapi tak boleh beli ketenangan. Sebagai cerita terakhir untuk hari ini, kisah mengenai pemandu bas yang masuk syurga. Kan, pemandu bas yang masuk syurga. Pada satu hari, bila mana nak beratur masuk syurga, kemudian disemang-semanglah dengan malaikat. Tuan kerja apa dulu? Saya kerja driver bas. Kan? Driver bas. Bas mana? Adalah bas sekian-sekian. Biasanya tuan kerja kat mana? Saya bawa daripada penumpang daripada Ipoh ke Kota Baru. Oh, Kota Baru. Ikut mana? Naik Kuala, Lenggong, Greek. Kemudian ni lah. Jeli semua tu lah. Kan? Oh, jalan sempit tu, Greek tu. Kan? Malam tu kalau saya silap tak nampak kabus tu, gajah pun ada. Biasa bawa apa? Biasa bawa 1416 je. Uish, dahsyat. Okey, kita pun tak apa. Ini tuan punya bilik tuan ni executive suite. Kemudian yang terbaik di antara yang ada di sini, dalam bilik tu berbagai-bagai kemudahan. Kalau tuan nak air yang berkualiti, ada di situ. Kan? Tuan niat je air tu keluar. Apa-apa yang tuan nak, tuan niat je datang. Tuan punya bilik tu memang khas untuk yang terbaik bagi tuan. Rupanya belakang driver bas tadi tu ada penceramah. Penceramah yang terkenal di muka bumi. Wish, kalau driver bas pun dapat sedemikian, aku pun kena dapat. Kemudian bila mana turn penceramah tu, kata malaikat, "Wish, tuan tu kerja apa?" "Saya ni ustaz." Kan, saya ni ustaz. Ustaz penceramah, penceramah bagi Rasul, nuzul Quran, Isra Mi'raj, semua saya ada. Semua dahsyat tuan ni. Bilik tuan tingkat bawah dekat dengan tangga. Kalau tuan nak air, ada kat luar pintu, biru air sejuk, merah air panas. Kan, kalau tuan nak apa-apa, tuan kat bawah je lah.
Mana boleh? Kan penceramah tadi kata, mana boleh? Driver bas tadi tu bawa bas je, tapi dia punya bilik tu hebat. Ni saya ni penceramah. Saya ni penceramah. Malaikat bengang lah, kan? Dah bagi bilik tak nak. Ustaz memanglah ustaz, tapi driver bas ni dia bawa daripada Ipoh ke Kota Baru 6 jam. 6 jam tu menyebabkan penumpang tu ingat Tuhan. Naik je highway tu, Allah mati aku macam ni, mati aku. Kan naik dekat Greek, mati aku ni, ya Allah ampuni dosa-dosaku ya Allah. Sampai Kota Baru dia istighfar, ingatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hang penceramah 1 jam setengah, penceramah sejam orang tidur. Mana yang yang lebih banyak mengingatkan kepada Allah Ta'ala? Mestilah driver bas. Maknanya di sini tuan-tuan, janganlah kita fikir bahawa syurga tu untuk geng-geng pengurusi masjid, pengurusi surau, ustaz-ustaz, tak. Bila mana kita berjaya mengingatkan orang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan macam mana yang berada dalam surau ni lah, saya suka sentuh dalam bab teknikal, kan. Ada yang pakar bab piling, pakar dalam bab wiring, pakar dalam bab bersih-bersih ni lah. Walaupun orang tak nampak dia punya kerja, tapi dia ni underground punya orang, tapi dia merahsiakan perbuatan-perbuatannya. Ingat, bila mana janji Allah itu, Allah akan ceritakan semula kebaikan-kebaikannya kepada orang lain. Kalau tak sempat di dunia, maka akhirat nanti Allah akan ceritakan satu persatu. Dan saya ulang lagi sekali tadi, pada ibu-ibu yang merasa tidak dihargai, bapa-bapa yang merasa tidak pernah mendapat sanjungan, pujian daripada masyarakat, dan abang-abang semua, kakak-kakak semua yang mana merasa tidak dihargai, tidak disanjungi, ingatlah bila mana berbuat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah lah yang akan menilai. Kan? Maknanya nanti malam karang kalau sempat buat solat sunat taubat, solat sunat apa-apalah, bila mana mengenangkan kita pernah rasa tak dihargai, ingatlah ada mata yang sentiasa memerhatikan kita, dan percaya bila mana kita menyintainya, maka kita akan disayanginya. Moga-moga tuan-tuan, ibu-ibu semua terus istiqamah hinggalah Ramadan berakhir, ya, berakhir dengan ibadat. Dan bila mana Ramadan meninggalkan kita, teruskanlah dengan ibadat yang boleh kita maintain pada Ramadan. Janganlah jadi hamba kepada Ramadan, tapi jadilah hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.